sentiasa bertukar fikiran. Hari ni kita nak masak apa? Hari ni anak kita nak buat macam mana dengan anak kita? Anak kita macam ni. Kalau nampak anak kita buat benda yang tak elok, tegur dengan baik. Jadi maknanya kita jiran-jiran tu jadi mata-mata kita. Tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda-tanya. Bahagia kita selamanya. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus memberikan keceriaan kepada anda seisi keluarga bersama kami di Wanita Hari ini untuk siaran 6 Julai 2022. Hari ini hari Rabu bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Sugita Chandran yang cantik di sebelah saya. Datang daripada mami yang cukup cantik dan ayu hari ini ya. Okey, baik, apa pun harapnya anda dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Yana, semalam macam mana? Dapat durian makan kenyang ke tak? Ya Allah, seronoknya. Semalam Yana tengok siaran di Wanita Hari ini, durian topiknya. Lepas tu Umi Yana. Ya Allah, sedap Yana. Jadi terima kasih kepada tim WHI juga. Walaupun Yana tidak bersiaran semalam, tetapi dihantar ke depan rumah. Terima kasih banyak-banyak. Itu kasih sayang kami buat Yana. Tapi saya nak kongsikan pengalaman saya juga dalam makan durian. Saya ni kan tak biasa makan durian. Semalam makan dalam 2 ulas je kot. Tapi selepas bersiaran sehingga malam tu saya sakit kepala, sakit perut, kembung, macam nak muntah. Macam-macam lah semalam. Saya dah macam traumatized sekarang ni dengan durian. So saya Google, saya tanya doktor Google, betul ke durian boleh menyebabkan? Katanya betul, dipanggil mabuk durian. Saya pun cubalah pelbagai jenis minyak, masukkan garam dalam air suam. Tapi okey, lepas pukul 1 tu rasa lega sikit. Tapi Sugi minum tak air letak dalam pangsa durian tu? Tak ada pangsa masalahnya. Durian semua dah letak dalam Tupperware kan. Tetapi Yana tak tahulah tahap kebenarannya dari segi saintifik dan sebagainya. Tetapi orang-orang lama selalu bagi nasihat begitu. Kalau makan durian, letak air dalam pangsa durian tu, lepas tu minum daripada pangsa air tu. Tapi jangan perut kosong. Jadi itulah sedikit sebanyak tips yang boleh dikongsikan dengan anda semua. Betul. Jadi pengajaran yang saya pelajari, kalau nak makan durian, jangan pastikan dah makan elok-elok dahulu. Jangan bila perut kosong ke ada angin ke macam mana. Mungkin Sugi orang bandar, saya orang kampung. Jadi macam tu pun boleh. Durian. Tak ada makna lah. Okey. Baik. Dan hari ini kami nak berkongsi bersama dengan anda kisah inspirasi seorang wanita, iaitu bekas atlet negara kita juga yang bernama Melinda Kaur yang telah menjadi wanita Malaysia pertama untuk mencatatkan rekod berlari atas treadmill selama 25 jam. Dan jarak yang direkodkan adalah 123.85 kilometer. Wow. Dan 25 jam. Betul. Dan sekaligus telah mencatatkan nama beliau dalam Malaysia Book of Records. Tahniah Melinda. Sangat-sangat memberikan inspirasi. Kalau Yana sebelum mengandung dulu, 25 minit pun macam separuh mati. Mengah kan? Separuh mati betul. berlari di atas treadmill tu. Jadi Melinda Kaur, tahniah buat anda. Semoga dapat dijadikan inspirasi untuk ramai lagi wanita-wanita di luar sana untuk terus aktif dan mungkin dapat catat rekod baru pula. Betul. Dan kata Melinda memang bukannya senang sebab ini adalah satu ujian dari segi fizikal dan juga mental beliau. Tapi itulah kita kata motivasi yang diperlukan kita. Tidak ada apa-apa yang sebenarnya impossible. Betul. Semuanya possible kalau kita cuba. Semuanya mustahil. Betul. Okey, baik. Itu berkenaan dengan Melinda Kaur. Seterusnya kami juga nak memberi khabar yang sedikit tidak baik berkenaan dengan subvarian terbaru COVID-19, iaitu subvarian Omicron BA4 dan BA5 telah tersebar di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Asia seperti Singapura,
Thailand, Indonesia, Filipina, India, Australia dan juga New Zealand. Jadi KKM ingin mengingatkan agar rakyat Malaysia yang ingin keluar negara mengambil langkah berhati-hati. Dan antara langkah-langkah yang sering kali kita ulang juga Sugi, dan dah 2 tahun dah kita hidup dengan langkah-langkah ini. Antaranya adalah untuk memakai pelitup muka dengan betul, sentiasa menjaga kebersihan diri, elakkan tempat yang sesak dan ambillah vaksin dan dos penggalak bagi mereka yang layak. Dan juga disyorkan mengambil dos penggalak kedua bagi mereka yang berumur 18 hingga 59 tahun yang berisiko tinggi. Betul. Saya kira mungkin pengingatan ini agak penting untuk kita seringkali ingatkan dari masa ke masa. Sebab yalah, kadang-kadang bila kita dah terbiasa hidup dalam keadaan sekarang yang agak longgak, agak bebas, kita terlupa. Jadi itulah pentingnya untuk kita saling mengingatkan. Okey, baik. Itu peringatan buat anda bersama dengan satu kisah inspirasi. Tapi hari ini topik kita topik yang juga hangat ya. Dia kalau kita potong tu mungkin kita akan menangis dan sebagainya berkenaan dengan perlunya makcik bawang, perlu ataupun tidak. Tapi sebelum tu kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang sempat dirangkumkan oleh wartawan WHI. Jom kita tengok. Aku ni mas betul lah. Laki dia tu asyik beli kain dia. Beg tangan lah, kasut lah, makeup lah. Ya, aku tak suka lah. Menyamak tengok tak. Hari tu baru je beranak ni mengandung lagi. Apa kali nak mengandung ni? Dia tak reti ko nak berhenti mengandung. Mas lah aku tengok. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam makcik, selamat Hari Raya. Dah besar kau Ni umur berapa ni? Baru 21 makcik. 21, dah besar. Dah kahwin belum? Belum lagi, baru habis belajar. Patut sekarang dah kahwin, dah ada anak tau. Cik dulu lepas SPM dah kahwin. Tu sebab makcik gatal. Kurang hajarnya budak. Kau tengok anak kau, dia kata gatal. Memang betul lah apa anak aku cakap. Kau memang gatal dia dulu. Boyfriend berlambak sampai tak terkira. Suami kau ni pun ex kau yang ke-140 kan? Kau recycle balik. Kabut sangat ni. Siapa sakit? Siapa meninggal? Tak ada siapa meninggal ya. Semua dah panjang umur lagi. Ni Bi, hang nak tahu Bi, aku dah cerita baru ni. Hang kenal dah anak Pak Kasim? Anak Pak Kasim yang baru habis mengaji SPM tu kau? Hak tu lah. Awak. Ni tadi aku naik ferry. Dekat atas ferry tu tak padan dengan umur 17 tahun. Ni dia punya bagus. Aku tak tahu lagu mana mak puak depa ni belah depa. Tahu beranak je. Nak belah tak tahu. Esok kalau jadi apa-apa tu, tu dia kejap tolong kat orang. Aduh. Lega bila bandar kalau tak aku sebentar apa. Lapang dah dah. Mami, siapa girlfriend dia? Handsome tak? Aziza, pergi masuk dalam. Pergi buat yang lagi bagus. Jangan duduk dengan orang tua-tua menyembang saja. Satgi, penyakit mami hang ni pula. Nanti nak gerak nama dia. Kak Timah hoi, kalau saya tak cerita buat orang tak boleh ke? Hei, aku ni kalau tak dapat cerita baru nak main kampung. Pengetahuan aku ni kurang. Alhamdulillah aku nak kena gastrik. Di mana? Lah makcik buat TikTok lah makcik. Mak jangan. Rumah ni semua menjerit-jerit. Bila nak kahwin? Bila nak dapat anak? Kenapa tengok sekarang ni macam makin berisi Kenapa kurus kering? Sakit ke? Ini antara soalan-soalan yang sering kali diajukan. Okey, kalau kita bercakap tentang makcik ataupun pakcik bawang pun ada juga. Betul. Dan bila kita bercakap mengenai okeylah, terma yang diberi adalah makcik ataupun pakcik bawang, tapi secara amnya adalah gosip lah kan. Setiap manusia sebenarnya bergosip. Tidak boleh dielakkan. Gosip adalah satu perbualan. Kalau saya baca beberapa artikel Yana, apabila saya baca, mereka mengatakan yang gosip ni adalah sesuatu yang semula jadi. Dia sama ada kita nak ambil yang baik daripada gosip itu ataupun kita nak buang yang keruh daripada gosip itu. Mana-mana perbualan berkaitan dengan orang yang tidak ada dalam perbualan itu dipanggil satu gosip. Dan sama ada kita setuju ataupun tidak setuju dengan penilaian moralnya adalah cerita kemudiannya. Ini sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari ini. Perlu ataupun tidak ada makcik-makcik bawang ni? Sebab apa tahu Sudi? Kadang-kadang dalam konteks masyarakat sekarang kalau kita bercakap, kita kena ada juga rasa ingin tahu, rasa perlu ambil tahu tentang keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Kalau takkanlah ada yang apabila sesuatu insiden terjadi, orang keluar rekod dan sebagainya. Apa pula pendapat anda? Jom kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita
Anda hari ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Perlunya makcik bawang, positif dan negatifnya. Hari ini kita kupas bersama-sama di WHI. Harapnya ada lebih positif lah daripada negatifnya. Betul. Jadi teruskan bersama dengan kami dan kongsikan komen-komen anda di WHI, di Facebook WHI. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Makcik bawang, saya rasa penting dan harus ada dalam setiap komuniti kerana dia bukanlah bercerita negatif. Jika ada apa-apa isu, ada apa-apa, contohnya ada orang, sebab baru ni ada scammer yang datang rumah ke rumah pun saya dimaklumkan oleh makcik-makcik yang ada di sekitar, iaitu makcik-makcik bawang. So mereka menyampaikan dalam grup WhatsApp ada orang yang pelik datang ketuk rumah. So kita tahu kegiatan membawang, bersembang, berborak, satu aktiviti yang ada balance ni lah, ada yang baik dan ada yang buruk ni. Kadang setengah jiran kita ibu bapa bekerja kan, jadi coretan atau bercerita antara makcik membawang ni, pakcik membawang ni, kebaikan dia boleh menyampaikan. Dia lihat anak dia depan mata, lepas tu bersembang-sembang, lepas cerita dan dia beritahu kepada ibu bapa dia apa ketika laku yang selama ini ibu bapa dia tak ada di rumah. Jadi nampaklah kebaikan di situ. Memang penting sebab untuk kita, apa tu orang kata, kadang-kadang benda isu kat luar, kalau kita dalam rumah kita tak tahu kan. Bila kita ada makcik-makcik bawang ni, sekurang-kurangnya kita tahu, tapi kita ambil yang positif. Tentang makcik bawang ni saja istilah yang digambarkan orang suka bercakap-cakap yang mengumpat keji dan lain-lain. Tapi bagi saya tidak. Bila saya dekati mereka ni banyak pertukaran maklumat. Mereka boleh bincang siapa yang sakit, rumah siapa nak kenuri, siapa nak diziarahi. Istilah bawang tu dah memang di starting perkataan tu disebut sebagai ditermakan untuk benda negatif. Jadi buat masa ni kita cuba kalau boleh macam drama TV dan lain kan. Tajuk makcik bawang tapi benda cantik. Gitu. Jadi orang nampak baik. Okey, itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Perlunya makcik bawang ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi hari ini kita nak berbincang dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita. Mungkin ada lebih banyak positifnya. Ya kan, Sugi? Awak ingat tak hari itu saya tanya awak, kenapa kenapa bawang dikaitkan dengan makcik bawang? Betul. Kalau ikutkan dahulu, kalau dekat kampung-kampung, apabila ada kenduri kendara, ramai-ramai akan datang dan duduk merewang bersama-sama, dan antara bahan-bahan yang direwangkan itu adalah bawang. Jadi mungkin daripada situ evolusinya sehingga ke hari ini tahun 2022, terma yang digunakan adalah terma makcik bawang sebab di situlah mereka berkumpul, bergosip, bersembang dan sebagainya. Tapi itu dari segi termanya. Banyak lagi yang kita nak bincangkan pada hari ini bersama dengan dua orang tetamu kita yang sudah pun berada di studio. Betul, tak sabar saya nak dengar pendapat mereka. Baik, kita bersama dengan Puan Teknologis Siti Fatahiyah Mahmud selaku perunding motivasi wanita dan keluarga dan Ketua Unit Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM. Selamat datang dan terima kasih bersama dengan kami, Puan. Terima kasih menjemput saya. Sama-sama, Puan. Kita bersama dengan makcik bawang juga. Kita bersama dengan Mimi Haris. Hai, Assalamualaikum semua. Sihat, Mimi? Saya hari ni suara macam Kak Ella sekejap. Lepas Johor kita pinjam suara dia. Lepas Johor heboh hari tu. Lepas Johor heboh. Tapi sekarang ni macam ramai juga yang ada suara rock macam Ella. Semoga cepat sembuh, insyaAllah. Amin. Okey, dan kalau Mimi ni, kalau kita tengok di kaca televisyen, memang petah bercakap-cakap, laju dan sebagainya kan. Maklumlah bersama dengan Wow Shop kan. Tetapi kita nak tanya juga Mimi sekejap lagi, suka membawang ke tidak? Okey, Sugi. Tapi sebagai permulaannya, saya rasa lebih elok kalau kita tanya kepada Puan Siti kita terlebih dahulu. Macam tadi terma kita dah jelaskan tentang konsep merewang dan akhirnya diberi gelaran makcik bawang tu. Tetapi kalau kita bercakap dalam konteks bermasyarakat, sebenarnya penting ataupun tidak, perlu ataupun tidak untuk ada golongan-golongan yang membawang ini dalam komuniti kita. Okey, susah juga nak kupas. Tersalah kupas lain pula maksud dia. Jadi kita tidak menafikan Mimi, Raina dan Gita, kalau kita tengok sebelum ni istilah makcik bawang
bawang ni dia memang ada dulu-dulu masa makcik merewang semua. Dan kita tahu orang dulu dia memang duduk dengan kampung, kejiranan yang baik. Cuma kita nak tengok macam tadilah kalau kita tengok TikTok tadi semua kan. Kadang-kadang sifat makcik bawang tu sendiri. Dengan penampilan dia, dengan cara nak tanya soalan. Soalan dia tanya, dah kahwin ke belum? Iyalah, bila dah kahwin tu, dah dapat anak ke belum? Lepas tu tanya pula, seorang aja ke? Dah berapa tahun kahwin? Jadi benda-benda macam tu lah kadang-kadang buat orang tak berapa gemar selesa dengan makcik bawang ni. Apatah lagi bila kita kenali makcik bawang ni biasanya di kalangan orang perempuan. Kita tak menafikan juga ada di kalangan lelaki. Tetapi kebanyakan ada juga pakcik-pakcik bawang kan. Tapi kebanyakannya makcik-makcik bawang ni perempuan. Jadi kita kena tahu fitrah orang perempuan macam mana. Orang perempuan ni dia memang suka bercakap. Bila dia bercakap tu dia cakap je. Bila dia kurang bercakap maksudnya ada masalah. Tengah bad mood tu. Tengah bad mood ni ada benda yang tak kena. Dan bila dia bercakap kadang-kadang, bila dia marah, lagi dia nak marah. Lagi banyak benda dia nak cakap. Bila dia sensitif, kena pula isu-isu sensitif kan. Lagilah dia nak menghentam. Jadi kadang-kadang karakteristik inilah yang membawa makcik bawang ni makin dia terbawa-bawa dengan sifat dia. Apatah lagi kalau kita kata orang perempuan ni sekali terluka selamanya terasa. Jadi orang kata kita boleh melupakan tetapi kadang-kadang susah nak memaafkan. Jadi sifat-sifat macam tu bila ada dalam jiwa kita, terutamanya kalau ada dalam jiwa makcik bawang, inilah yang bahaya. Takut dia makin terbawa-bawa dengan sifat fitrah wanita yang biasa tadi. Jadi kita nak duduk di sini, kita nak jadi wanita yang bijaksana. Tetapi kita tidak menafikan kita ada fitrah kita. Jadi yang tu yang kita nak kena kawal. Jadi berbalik kepada soalan Uyaina tadi, perlu ke tak? Jadi kita membawa kepada hidup kejiranan. Bila hidup dalam kejiranan ni memang kadang-kadang kita perlu jiran yang ambil berat kepada kita. Kalau kita rujuk dalam pandangan Islam pun ada hak-hak kejiranan yang perlu kita tunaikan. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ni, kalau apa-apa berlaku kecemasan, siapa yang kita cari? Jiran yang kita minta tolong. Itu yang paling dekat. Itu yang paling dekat. Dan nak tunggu keluarga datang ke, mak ayah datang ke, saudara datang kan lambat. Jadi kalau kita tak bergaul dengan kejiranan kita, macam mana dia orang nak tolong kita? Betul. Tetapi yang kita katakan makcik bawang tadi yang nak tolong orang ni pun dia adalah had dia. Apa yang dia nak kena tengok, apa yang dia nak bantu. Jadi yang tu yang kita kena jaga. Betul. Walaupun ia adalah sesuatu yang semula jadi seperti yang puan katakan fitrah sebagai seorang wanita ni, tapi kita harus ada self control. Kita harus kawal bila dan apa yang harus diperkatakan. Bila orang kata jaga tepi kain ataupun jaga dalam kain. Itu yang kita kena bezakan. Betul. Baik, Mimi. Okey, kita nak tanya Mimi. Tak biasanya kan kalau bercakap dengan makcik bawang dikaitkan dengan makcik betul yang macam tua-tua sikit kan. Tapi Mimi sangat muda dan seperti yang Yana dah buat mukadimah di awal tadi, kami nak tahu Mimi secara semula jadinya. Tak ada orang akan judge Mimi hari ini. Okay. Mimi adalah seorang macam anak muda yang membawang. Kalau kita tengokkan sekarang ni makcik bawang dia tak kira usia. Bawang sahaja pun sebenarnya tak kira jantina pun. Sebenarnya betul memang konteks fitrah wanita ni suka bercakap. Tapi bagi saya juga lelaki kadang-kadang membawang dia lagi teruk pada wanita. Saya rasa nak retweet 10 juta kali. Betul. Sebab apa bagi saya bukan kata nak menghentam mana-mana jantina, tapi bagi saya kadang-kadang fitrah wanita yang suka bercakap ni kadang-kadang menampakkan dia lebih. Tetapi sebenarnya sama saja. Dan juga kalau cakap mengenai bawang ni, saya boleh katakan semua orang membawang. Cumanya macam tadilah kalau dikatakan membawang ni kena ada konsep ataupun konteks yang positif dan juga negatif. Tak salah kalau kita nak membawang. Kalau benda tu orang kata tidak menyinggung perasaan orang lain. Macam saya sendiri, sebagai kadang-kadang bila kita nak bercakap satu perkara, saya kadang-kadang terfikir, kalau saya nak cakap satu konteks ni kepada seseorang ni, adakah benda ini akan berlari dan kembali kepada orang yang kita cakap tu. Kalau benda itu akan menyinggung perasaan seseorang ataupun orang lain,
saya kalau boleh saya diam je lah. Sebab saya tak nak, kalau kita tengok pada usia, sekarang budak 15 tahun pun dah tahu membawang. Betul. Kalau kita tengok pada social media dan sebagainya, sebab sekarang ni social media memang meluas. Anak-anak kita pun sekarang dengan gadget dan sebagainya. Jadi dia lagi selesa untuk bercakap dengan kawan-kawan di dekat sekolah. Jadi bagi saya membawang ni tak kira usia. Macam saya sendiri pun ada membawang tapi ada had dia. Ikut pada umur. Bila kita lagi muda sebenarnya kadang-kadang kita suka berkawan ni, bila kita ada ramai kawan dan sebagainya, ramailah peribadi-peribadi yang kita kenal. Ini yang macam ni, Uyana yang macam ni kan. Jadi kita pun nak cakap pasal dia. Nak cakap sebab apa? Sebab lagi satu yang pentingnya, kita kena tahu ataupun menilai grup yang kita pilih untuk kita berkawan. Bagi saya, kalau kita pergi ke konteks berkawan dengan orang yang suka bergosip atau membawang ni, menyebabkan kita sendiri akan jadi yang macam tu. Itu pendapat saya lah. Dan saya rasa sebenarnya aspek bila kita cakap mengenai makcik bawang yang suka membawang ataupun gosip ni, dari zaman nenek moyang kita dah ada. Tapi sekarang ni konteksnya lebih luas dengan adanya media sosial. Anak-anak muda pun rasa macam dia nak fit in, perlunya mereka rasa diterima oleh orang di sekeliling. Kalau aku tak membawang, macam tak cool kot. Tak masuk geng. Tak masuk geng. Ataupun mungkin juga siapa yang macam tidak banyak membawang akan menjadi orang di bawah, katak di bawah tempurung. Mungkin. Jadi itu yang akan membuatkan seseorang itu tertinggal di belakang. Mungkin. Mungkin. Tadi teknologi saya juga cakap tentang pentingnya untuk kita hidup berjiran, hidup dalam komuniti. Kami ada satu paparan yang kami nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan pentingnya untuk kita hidup berjiran dan kenali jiran kita. Jom kita saksikan paparan ini. Bulat air kerana berbentuk, bulat manusia kerana muafakat. Itulah prinsip yang dipegang oleh penduduk di perumahan awam Sri Perlis 2 sejak dari dulu lagi. Keharmonian penduduk di sini dapat dilihat apabila mereka mengusahakan projek kebun bandar sejak tahun 2014 hingga hasilnya mampu menjimatkan belanja bulanan dapur. Bermula sebagai aktiviti bagi mengisi masa lapang bersama dengan rakan-rakan, wakil penduduk Abawiyah Saleh 67 tahun berkata, projek kebun bandar ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama mereka. Ada 9 plot. 9 plot, setiap plot ada lain-lain kami tanam. Plot 1 ada bilik tanam strawberry, macam-macam lah yang ada kat situ. Lepas tu bilik semayan. Plot 4 tu kami campur semua terung. Dekat sini blok 9 kami tanam cili. Plot 4 tu kami tanam semua bunga telang. Mereka memanfaatkan segala ruang yang ada dengan berbudi kepada tanah. Setiap hari bermula jam 8 pagi, mereka akan berkumpul dan menikmati sarapan pagi bersama sebelum berpecah untuk berkebun. Setiap plot akan dibahagikan kepada 5 hingga 6 orang. Pagi kami datang, kami siram pokok, lepas tu cabut-cabut rumput-rumput, sapu-sapu apa semua, bersihkan kebun. Kadang-kadang kami bawa lah potluck sendiri-sendiri. Kami ada kadang-kadang jiran-jiran kata, kita nak you buat kebun kan? Dia bagi, dia bawa. Jadi maknanya ada ukhuwah lah antara kami ni semua. Bagi penduduk di sini, semangat kejiranan merupakan antara aspek yang penting dalam kehidupan. Tiada istilah menjaga tepi kain orang kerana mereka semua di sini sudah seperti keluarga sendiri. Tak adalah kami nak mengingati orang. Kat sini kami sentiasa bertukar fikiran. Hari ni kita nak masak apa? Hari ni anak kita nak buat macam mana dengan anak kita? Anak kita macam ni. Kalau nampak anak kita buat benda yang tak elok, tegur dengan baik. Jadi maknanya kita jiran-jiran tu jadi mata-mata kita. Sebab apa kita tak nampak anak-anak kita ni kan. Jadi mereka yang nampak, mereka tegur. Jadi kita patut ucapkan terima kasih pada mereka lah, menegur kesilapan anak-anak kita sendiri. Jadi kita boleh beritahu. Jadi tak adalah nak fikir benda yang dia macam ni, dia macam ni, tak boleh. Kita kena sentiasa fikiran positif. Ibarat kata pepatah, jiran sepakat membawa berkat. Hal ini dibuktikan oleh penduduk di sini bahawa mereka boleh mewujudkan persekitaran yang harmoni meskipun tinggal di ibu kota.
Wah, indahnya hidup berjiran ni sebenarnya. Dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, bila ada jiran yang prihatin, mungkin membawang itu adalah sesuatu yang ada baiknya dalam konteks komuniti kita berjiran tu kan. Saya suka bila awak tekankan yang ada baiknya sebab ada satu komen di Facebook Muhammad Azmi berkata, sekarang ni 4 orang dalam WHI ni pun tengah membawang, berbincang dan berhujah isu membawang. Kami cuba memberikan hujah yang positif pada hari ini, Azmi. Betul. Dan tadi Puan Siti pun ada cakap juga tentang had. Okey, kita dah tahu bercakap melontarkan pendapat itu adalah fitrah seorang wanita. Tetapi macam mana sebenarnya untuk kita, walaupun dengan fitrah yang kita ada ni, kita tak over the limit. Kita tidak membawang itu sehingga macam Mimi katakan tadi, mengguris hati orang lain. Ataupun lebih teruk lagi, apa yang dibawangkan itu tak betul pun. Dan itu dah jatuh fitnah, jatuh perkara yang tidak baik dan sebagainya. Macam mana Puan? Okey, saya rasa saya sangat tertarik dengan kenyataan tersebut. Macam yang kita bincangkan tadi dengan Yaina, dengan Mimi tadi. Kalau dulu kita tengok kalau makcik bawang ni dia terhad kepada kampung dan kampung sahaja. Tapi sekarang ni sekali kita meletup bawang kita, maka kadang-kadang satu dunia boleh tahu. So, bila satu dunia tu dah tahu, kita dah tak boleh nak buat apa. Jadi kita perlu letakkan limitasi ataupun had. Kita nak membawang tu apa, tapi kita di sini menekankan membawang secara positif. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang orang marah, katakan kita kata jangan jaga tepi kain orang, jangan nak sibuk-sibuk hal-hal kejiranan. Kita menyentuh tentang hal-hal kejiranan. Tapi kita tengok biasanya orang yang marah tu sebab dia memang kemungkinan dia buat salah ataupun dia mungkin ada masalah. Jadi sebab tu dia tak suka. Kalau kita yang tak ada masalah, kita suka je orang tahu pasal keluarga kita. Kita suka je orang tahu apa yang kerja kita buat, pencapaian-pencapaian kita. Tapi kadang-kadang yang orang tak suka, tak gemar dan marah tu sebab kemungkinan mereka sendiri ada masalah ataupun kemungkinan mereka yang buat salah. Jadi macam mana kita nak letak limitasi tu? Pertamanya kita kena tengok perkara apa yang boleh kita bawangkan. Dari segi dia punya etika membawang ni. Macam topik bawang hari ini. Kita tolak tepi bawang merah ke bawang putih kan, tapi kita nak tengok membawang secara etika. Macam mana kaedah dia? Pertama, kita kena pastikan berita tu betul ke tak? Sahih ke tak? Kadang-kadang kita membawang sampai tak ke mana-mana, tak ada apa-apa pun cerita. Ya, betul. Penat dapat dosa je kan? Dan yang kedua, kita kena pastikan bahawa sumber maklumat yang kita dapat tu adalah sumber yang sah. Okay? Dan yang ketiga yang selalu orang lupa. Yang pertama, betul dah, kisah tu kisah benar. Dan yang kedua, sumber tu dah sah. Dah sahih dah. Yang ketiga ni yang selalu orang lupa adalah kita kena pastikan manfaat ke tak kita membawang. Manfaat ke tak, berfaedah ke tak kita nak bercakap pasal tu. Jadi kalau kita kata perkara pertama memang betul, katakan kita nak bercakap, kenapa nak sibuk-sibuk nak tanya orang pasal bercerai? Kenapa nak sibuk-sibuk engkau tu pakai tudung ke tak pakai tudung ke? Kenapa nak sibuk-sibuk nak tanya laki kau ke mana? Laki kau keluar dengan siapa? Kenapa nak buat macam tu? Okay, maksudnya kalau ia pun benda tu betul, maklumat yang sahih, ya aku dapat daripada mak dia. Manfaat ke tak kita nak membawang benda tu? Dapat memberi kebaikan ataupun tidak kepada orang yang kita sampaikan. Orang yang kita sampaikan. Jadi yang tu yang kita kena jaga. Dan satu lagi yang perlu kita ingatkan, perkara apa yang nak kita sibukkan tu, yang kata kita nak bagi bantuan ke apa, pertama dari segi kebajikan. Kalau kita kata pasal jiran, kebajikan jiran kita. Kalau sahabat-sahabat kita dekat office, kebajikan dia. Kita nak menjaga dari segi kebajikannya. Contohnya kalau dia sakit, dia tak ada duit, kita pakat-pakat kutik derma. Kan? Itu bawang yang positif. Itu bawang yang positif. Bukannya bawang yang kita nak sibuk, nak jadi CCTV dekat suami dia ke, CCTV isteri dia ke. Ataupun CCTV bos. CCTV bos. Pula dah. Kemudian kalau kita tengok dari segi kecemasan,
kecemasan. Bila kecemasan ni kita kenalah ambil berat kan jiran-jiran kita. Contoh yang paling mudah kalau kita tengok masa kita COVID dululah. Macam mana kita saling bantu-membantu kan dengan banjir dan sebagainya. Contohnya kalau kita dengar ada suara jeritan-jeritan kanak-kanak menjerit tak henti-henti. Mungkinkah mereka perlu bantuan? Tapi yang penting sekali macam kita bincang daripada awal, yang penting kita kena bergaul dengan masyarakat. Kita kena bergaul dengan jiran kita. Kalau kita tak bergaul, macam mana jiran nak kenal siapa ada kat dalam rumah tu? Mak ayah dia ke? Ataupun dia sibuk kerja, mungkin juga ada mak ayah dia yang sakit dekat situ. Jadi benda-benda macam tu lah. Betul. Apatah lagi sekarang kan Puan, bila kita tengok di social media dan sebagainya, berita-berita yang keluar pun semakin banyak kes-kes yang menggerikan. Contohnya macam kes kelar mengelar, suami kelar isteri, anak kelar ibu dan bapa sebagainya. Jadi mungkin kalau ada perkara-perkara mencurigakan yang berlaku oleh jiran sebelah rumah kita ataupun dalam komuniti kita itu, wajar untuk kita bawang, wajar untuk kita bangkitkan dalam kalangan masyarakat. Betul. Tapi kan berbalik kepada apa yang Puan katakan tadi, kita harus bergaul. Betul, kita harus bergaul. Tapi Mimi, ini soalan saya nak tujukan pada Mimi. Kadang-kadang kita nak bergaul. Betul. Tetapi komuniti yang kita ada di sekeliling kita ni, komuniti yang suka sangat membawang. Kita pula macam malaslah aku nak membawang. Jadi dalam situasi macam ni, bagaimana Mimi mencari orang kata balance lah. Sama ada nak bergaul ataupun aku nak jaga kesihatan mental aku. Macam mana tu? Itulah. Topik ni sebenarnya bila saya dapat telefon kata topik membawang ni, saya macam jadi wow. Macam kena je kan. Sebab bagi saya kan, saya ni memang orang yang jadi suka berkawan. Saya suka buat kawan baru sebab saya suka nak tahu satu benda-benda yang baru. Jadi bila kita kadang-kadang, betul lah saya nak petik sikit apa yang Yuaina cakap tadi awal-awal tadi. Dia kata kita ni bukan bila kita nak berkawan tu, saya dah lupa dah. Tapi maksud saya macam kalau kita nak berkawan, kita kena orang kata tahu apa yang kita nak cakap dan sebagainya. Macam saya sendiri kan, bila terjadinya orang kata situasi di mana saya berada dalam komuniti ataupun grup yang negatif, betul. Satu je saya fikir, apa nak jadi dengan kesihatan mental saya kan? Sebab saya di dalam situasi tersebut. Baru-baru ini pun saya masih di dalam situasi yang sama. Tapi untuk kita keluar pada komuniti tu sebenarnya tak adalah susah mana pun. Cuma ni kita sendiri yang kena kuat. Macam saya sendiri, macam saya fikir, adakah patut saya membawang bersama-sama mereka? Kalau benda itu tak berfaedah, tak payahlah kan. Sebab kalau mereka itu boleh bercakap tentang orang lain, semestinya dia akan bercakap tentang awak. Awak sama ada awak dalam grup itu ataupun awak luar grup itu, tetap akan membawang pasal awak. Jadi tak payahlah buang masa, tak payah duduk dalam grup tu pun. Dan memang terkejutlah sebab apa bila saya keluar grup tu pun tiba-tiba ada orang sampaikan kepada saya. That's why sekarang ni saya kalau kata nak cakap mengenai bawang-membawang ni, saya akan tengok dulu adakah grup ini bermanfaat untuk saya ataupun tidak. Kalau grup ini tak bermanfaat, kalau nak bercerita pun bercerita perihal orang lain. Kalau macam contoh perihal, aku ada nampak satu tanah ni. Tanah ni dia nak jual sekian-sekian harga. Apa kata jom kita sama-sama fikir kita itu nak buat manfaat. apa. Itu apa manfaatnya. Kalau grup yang macam tu sekarang ni memang saya akan pergi berkawan. Tapi kan Mimi, Yana memang boleh relate dengan apa yang Mimi cakap. Sebab Yana pun kalau nak berkawan, itu adalah antara benda yang nak tengok. Orang ini kalau dia bercakap tentang orang lain kepada kita, tak mustahil. Dia juga akan bercakap tentang kita kepada orang lain. Dan saya nak baca sikit komen daripada Alif Zafran. Zafran ni kata, membawang boleh tapi jangan sampai memfitnah. Dan kalau membawang tu, biarlah benda-benda yang betul dan benar sahaja. Barulah tak dapat dosa kering. Tapi Rai Azman pula kata, makcik bawang, penyeri kehidupan. Tapi kan, Sugi, Yana nak tanya kepada Puan. Kalau kita bercakap dari sudut sekarang ini, 2022 dengan banyaknya social media, semua orang boleh bercakap tentang sesiapa sahaja, bila-bila masa sahaja dan menarik ramai orang untuk turut membawang tapi tak tahu pun benda tu betul ataupun tidak. Apatah lagi gosip-gosip yang berkaitan dengan rumah tangga orang macam Puan kata bercerai dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya untuk kita limitkan diri kita? Kalau tadi konteksnya mungkin bercakap secara fizikal, tapi sekarang ni dari sudut pandangan social media, nak limitkan jari jemari kita daripada bertulis, bergosip dan kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak, tapi kita nak juga membawang, nak tulis sesuatu. Saya tak menafikan
perkara macam ni bila kita makin tambah, makin membawang lagi, dia akan jadi seronok lagi. Menjadi-jadi. Dia kata apa, naik share lagi. Dia akan naik komen seorang lagi dengan komen. Lepas tu yang membaca komen pun kadang-kadang, lagi seronok ni duk makan popcorn ke apa ke, lagi seronok. Sekarang, spill the tea. Spill the tea. Okey, jujur kadang-kadang saya tengok post, saya baca komen. Sama. Sebab menghiburkan. Ni jujur. Kadang-kadang kalau kita baca komen yang menghiburkan tu tak apa. Macam yang tadi pandangan daripada komen tadi, jangan sampai membawa fitnah. Jadi sebab itulah yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang 3 perkara tadi, etika tadi tu. Pertama, pastikan benda tu betul ke tak, berita tu betul ke tak. Dan yang kedua, daripada sumber tu sah ke tak. Dan yang ketiga yang kita lupa tadi itulah manfaat ke tak, faedah ke tak, kita kongsi ke tak. Jadi yang tu yang kita kena jaga betul-betul. Okey, yang penting kita jaga etika kita. Okey, Mimi, di penghujung ni sedikit daripada Mimi lah. Membawang ni tak bernegatif sepenuhnya, ada positifnya. Ada orang mendapat kepuasan apabila mereka membawang secara positif, tapi sedikit nasihat daripada Mimi lah buat mereka di luar sana yang suka membawang secara negatif. Seringkas ni Mimi, silakan. Tiba-tiba seram dengar. Okey, sebenarnya bab kata saya tadi, memang tak salah kalau kita nak membawang daripada sudut positif. Tetapi kenakan kembali kalau kita membawang daripada sudut negatif. Mungkin apa yang diperkatakan itu tidak ada pada diri kita, tetapi cuba fikir kita ada adik-beradik, kita ada ibu dan bapa, kita ada sahabat yang kita sayang daripada kecil sampai ke besar, dan juga kita ada kekasih ataupun kita ada suami lah. Mungkin kita cakap perihal suami dia, tapi kita tak tahu in the future Allah Ta'ala tu, orang kata apa, semua yang terjadi dah tertulis. Tetapi kalau kita, orang kata kadang-kadang kalau kita cakap, benda tu boleh jadi. Jadi kifarah dia tu ada. Kifarah tu tetap ada. Fikir sebelum bercakap. Itu yang saya selalu cakap dengan diri saya sekarang ni. Okey, dah banyak salah kita dah buat untuk diri kita. Saya cakap untuk diri saya ni. Kita dah banyak buat dosa. Kita dah banyak bercakap perihal orang lain. Tunggu, sabar. Okey, kita muhasabah diri kita. Bercakap sebelum, berfikir sebelum bercakap. Dan pilih grup yang orang kata betul-betul positif. Jangan sesekali kita nak jadi orang kata satu geng lah, Jangan. Sebab apa, benda tu membunuh diri anda sendiri. Fikir dulu sebelum cakap. Saya suka ini beri konklusi untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Siti, kepada Mimi atas perkongsian pada hari ini, yang saya kira kalau bercakap tentang membawang ini, sentiasa berfikir yang apa sahaja yang kita katakan itu mungkin akan terpalit, kalau bukan kepada diri kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya selalu percaya yang what goes around comes around. Jadi dengan itu kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI bersama Yuvina. Wanita hari ini. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua sengketa, ini hanyalah sementara. Ku tuliskan semua cerita tentang kehidupan yang kita bina, penuh dengan suka duka. Ku ulurkan bahuku, pertahankan dari segala yang bisa melenyapkan senyum dan tawamu. Jangan kau lepaskan tanganku, biar patah saya pun jangan engkau ragu, kau permataku. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua sengketa, ini hanya sementara. Saat kau perlu akan ku ada, tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda tanya, bahagia kita selamanya. Genggam jari-jariku hingga kau merasa bulan hingga ke matahari. Jangan kau lepasi aku, ku lebarkan sayapku, pertahankan dari segala yang bisa melukakan jasad dan hatimu. Jangan kau lepaskan tanganku, biar
aku. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada, lupakan semua sengketa. Ini hanyalah sementara, saat kau perlu akan ku ada. Tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda tanya, bahagia kita selamanya. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada, lupakan semua sengketa. Ini hanyalah sementara, saat kau perlu akan ku ada. Tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda tanya, bahagia kita selamanya. Bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada, lupakan semua sengketa. Ini hanyalah sementara, saat kau perlu akan ku ada. Tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda tanya, bahagia kita selamanya. Yeay, Yuvina. Cukup rancak, cukup bertenaga. Terima kasih kerana menghiburkan kita semua. Yuvina sihat? Sihat. Okey, Yana suruh saya berdiri kat tengah nampak macam ni pula. Tak adalah. Sebab saya pakai heels. Okey, apa pun Yuvina. Lagu terbaru awak ni adalah juga OST di drama Roxy. Lagu yang bertajuk Layar Bersama. Okey, awak nak mulakan dengan bercerita mengenai lagu ini dahulu? Okey, so lagu ni dia macam pergi bersama ataupun explore bersama dengan yang kesayangan. Dan visit the whole environment, beautiful environment together. Wow. Yes. Dan siapa sebenarnya orang-orang di sebalik lagu ni yang mencipta lagu ni, komposer, penulis lirik dan sebagainya? Okay, so ada Mas Dewangan, Jawad Devito and Aiden King. Yes. Yuna nak kongsikan tak bagaimana pengalaman bekerja dengan mereka? Bagaimana pengalaman dalam recording di studio ni? Okay, so actually when Yuna first dapat lagu ni, I dah suka lagu ni. And kita record lagu ni satu hari. And agak susah juga because lagu ni rancak. Sebelum ni Yuvina selalu nyanyi lagu ballad. So kita record and ambil yang the best produk untuk produce out. Dan inilah hasilnya. Tapi untuk Yuvina secara peribadi, kalau dalam pelbagai genre lagu yang ada, muzik yang ada, yang mana satu sebenarnya niche ataupun forte Yuvina? I rasa forte I ballad. Ballad. Okey, dan Yuvina juga bagi penonton yang menonton lagu Cinta Kita Tiga, anda pasti dah kenal Yuvina kan, sebab Yuvina masuk semifinal ya masa tu. Okey. Dan Yuvina, dalam ramai-ramai artis negara kita, mungkin Yuvina ada sesiapa yang Yuvina merujuk pada sebagai idola dalam industri muzik? In Malaysia, I rasa my idola is Ernie Zakri. Nice. Vokal dia sangat-sangat powerful. Nampaklah idolanya pun lagu-lagu bagaimana yang dibawa. Betul. Tapi Yuvina, difahamkan sekarang ni masih lagi sedang belajar di Australia. Yes, betul. Jurusan kejururawatan. Kejururawatan, nursing. Wow. Menarik. Jadi a singing nurse lah ni. Wah, terus sembuh ya pesakit. Macam mana Yuvina daripada bidang kejururawatan, nursing, lepas tu sekarang menyanyi pula, yang mana satu sebenarnya yang Yuvina nak teruskan sebagai career? Okay, so actually Yuvina my dream is to always nyanyi. Tapi I rasa untuk buat nursing pun, when we talk to patients, kita boleh nyanyi and make them feel good. Saya rasa macam nak jadi patient awak lah. Macam kalau adik-adik, kanak-kanak tu mesti saya nak nurse yang pandai menyanyi. Betul. Dan Yuvina mungkin boleh kongsikan juga apa perancangan awak buat tahun 2022 dan lagi 6 bulan 2023 kan. Ada apa-apa perancangan? So harap-harap career Yuvina boleh kembang lagi and orang stream lagu ini kat YouTube, Alternate Records and Talents. Boleh follow Yuvina kat IG juga. Dan TikTok of course. And YouTube pun ada. Yuvina juga. Yes, Yuvina. And boleh dengar lagu ni on every digital platform. Okey, tapi saya nak tanyalah maksud nama awak sebenarnya apa? Sebab sedap sangat nama awak, Yuvina. Awak tahu maksud dia? I think Vina is Indian punya instrument. Okay, Vina. And then you
tak tahulah, parents saya cakap nama I kena start dengan Y. Okey, baik. Adalah elemen muzik dia, Wina dengan Wina. Sebab family I semua pun minat nyanyi. Okey. Tapi kan Yana juga nak puji Yuvina, penggunaan bahasa Melayu sangat-sangat bagus. Sugi dan Yuvina jadi contoh rakyat Malaysia yang bagus. Awak nak belajar bahasa Tamil. Yuvina pandai cakap bahasa Tamil? Tak pandai. Tak apa, kita ketepikan. Sikit-sikit dia pandai lah. Okey, tapi apa pun Yuvina, mungkin ada apa-apa message kepada peminat-peminat awak dan mereka yang belum lagi mendengar lagu Layar Bersama. Apakah message awak buat mereka? Boleh sokong Yuvina lagi, terus sokong Yuvina. Boleh dengar lagu Layar Bersama di YouTube Alternate Records and Talents and all digital platforms, and continue to support me and follow my IG Yuvina_G. Tahniah sekali lagi buat Yuvina dan selamat maju jaya. Semoga dapat melahirkan lebih banyak lagi karya-karya yang dekat di hati rakyat Malaysia. Thank you Yuvina, all the best. Thank you so much. Alright, itu dia Yuvina dengan lagu terbarunya Layar Bersama. Jadi jangan lupa berikan sokongan anda kepada artis-artis muda negara kita. Dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Macam-macam dah kita sembang tadi sewaktu perbincangan kita. Sudah pun dihiburkan oleh Yuvina. Sekarang momen yang dinanti-nantikan iaitu untuk membaca komen-komen anda. Okey, saya suka komen daripada Herda Yani. Ada baik dan buruknya makcik-makcik bawang ni. Yang positifnya mereka memberi peringatan, saling bantu-membantu, bekerjasama dan menyampaikan sesuatu maklumat yang mungkin memberi manfaat kepada kita sekeliling. Yang buruknya bila terlalu prihatin yang mengambil kisah sampai hal-hal yang tidak berkaitan. Lepas tu satu komen ni agak kelakar sikit. Dia kata dari Ruzi Yati Haji Said. Perlunya makcik bawang. Lepas tu sign piece tu. Dia kata dia cepat buat laporan. Kadang-kadang ini jugalah yang perlu kita sebagai masyarakat titik beratkan juga. Kadang-kadang jangan terlalu cepat nak menyampaikan sesuatu sampai macam apa yang Puan Siti katakan tadi, kita tak tahu betul ke tidak, sahih ke tidak. Kita terus je menyampaikan. Betul. Tak, semalam Fatin kata dia punya speed dia lebih cepat daripada seorang wartawan menyampaikan maklumat. Okey, ini daripada Zahid. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kalau kau nak sibuk masuk campur hal peribadi orang, bagi orang lain sibuk hal peribadi kau juga. Sudi ke? Kan? Pedas soalan tu. Tapi apa yang penting, perbincangan kita pada hari ini, kami harapkan anda semua dapat sudutnya yang dari positif. Sebab yalah, kalau kita bercakap tentang membawang ni, siapa je suka dibawangkan. Tapi kalau ada sesuatu perkara baik yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat, apalah salahnya. Dan ramai juga yang komen tadi, saya suka apa yang Sugi cakap, what goes around comes around. Itu kita kena sentiasa ingat. Kalau contohlah dalam situasi saya dan Yana sebagai seorang kawan, kalau ada sesuatu yang Yana buat saya tak suka, lebih baik saya pergi ke Yana, saya cakap terus kat Yana daripada saya pergi ke Fiza ataupun Hawa, Fatin, Fahrin. Saya membawang bersama dengan mereka. Itu nama tidak terakhir itu paling bahaya. Betul. Fahrin itu paling bahaya. Tak membantu Yana, tak membantu diri saya sendiri. Lebih baik kalau anda terus ke orang yang anda ada masalah ataupun anda rasa sesuatu yang mereka buat tu tak betul, confront mereka. Kan senang. Kalau ada pujian, lebih baik anda terus ke orang itu dan puji mereka depan-depan, membuatkan mereka gembira. Apa susah? Senang. Betul. Baik, itu berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan esok, hari Khamis, kita akan bawakan satu topik yang saya kira agak jarang kita tahu tentang perkara ini, iaitu sekiranya wanita meninggal, harta hak siapa? Biasanya Sugi, kalau suami meninggal, kita sering kali berbincang tentang hak-hak sebagai seorang isteri, anak-anak dan sebagainya, keluarga, bagaimana nak menuntut harta dan sebagainya. Tetapi kalau wanita pula, kalau wanita ini meninggal, harta itu pergi ke siapa? Siapa yang perlu membuat tuntutan, ataupun apakah yang seharusnya kita lakukan semasa hayat? Apa yang boleh kita lakukan supaya orang-orang tertentu ini yang mendapat harta kita? Jadi topik yang sangat-sangat bagus untuk anda semua di rumah, terutamanya wanita. Jadi jangan lupa tonton WHI esok jam 12.30 hari. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan membawang sangat, membawang yang positif. Okey tak? Okey. Bye-bye. Terima kasih. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini